Assalamualaikum. Dalam video ini kita akan belajar bahagian 2, tajuk garis lurus. Okey, dalam video ini terdapat dua standard pembelajaran yang kita akan belajar, iaitu yang pertama ialah menyiasat dan membuat inference tentang hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus tersebut. Standard pembelajaran kedua, menyiasat dan membuat inference tentang kecerunan garis selari. Mari kita lihat standard pembelajaran yang pertama. Okey, apakah hubungan di antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus? Okey, yang pertama sekali kita lihat dalam bentuk graf. Okey, ini adalah grid segi empat sama. Okey. Dan ada satu garis lurus X tambah 2Y sama dengan 4. Dan cikgu plot dua titik. Okey, titik pertama titik P21 dan titik yang kedua titik Q12. Jika kita lukis di atas grid segi empat, kita akan nampak dengan jelas bahawa titik P berada pada garis persamaan garis lurus X tambah 2Y sama dengan 4. Manakala titik Q tidak terletak pada garis X tambah 2Y sama dengan 4. Ini jika dilukis pada grid segi empat sama. Bagaimana sekiranya dengan cara pengiraan, kita ingin tentukan sama ada titik-titik yang diberi terletak pada garis lurus atau tidak. Okey, kita lihat pada persamaan X tambah 2Y sama dengan 4. Kita ambil koordinat yang pertama iaitu P21. Dengan cara pengiraan, kita perlu gantikan koordinat P dalam persamaan X tambah 2Y sama dengan 4. Okey, terdapat dalam persamaan garis ini ialah persamaan yang berada sebelah kiri dan ini ialah nilai yang berada di sebelah kanan. Okey, kita gantikan dengan koordinat P di mana X-nya ialah 2. Okey, tambah 2. Y-nya kita ganti dengan 1. Dan ini ialah persamaan sebelah kiri dan ini ialah nilai sebelah kanan. Dan kita dapati bahawa apabila kita dah gantikan koordinat P, kita dapati kiri sama dengan kanan. Bermaksud nilai sebelah kiri sama dengan nilai sebelah kanan. Dan apabila nilai ini sama, kita boleh buat kesimpulan bahawa titik yang dilalui oleh garis lurus akan memenuhi persamaan garis lurus tersebut. Dengan kata yang lebih ringkas, apabila persamaan sebelah kiri, nilai sebelah kiri sama dengan nilai sebelah kanan, bermaksud titik tersebut berada pada garis lurus tersebut. Okey, sebagai contoh titik P inilah berada pada garis X tambah 2Y sama dengan 4. Okey, kita lihat pula untuk titik Q. Kita gantikan koordinat titik Q dalam persamaan garis lurus X tambah 2Y sama dengan 4. Okey, X-nya ialah 1 dan Y-nya ialah 2. Ini adalah persamaan sebelah kiri. Nilai di sebelah kiri persamaan. Dan jawapannya ialah 5. Dan nilai di sebelah kanannya ialah 4. Di sini dengan jelas kita lihat bahawa nilai di sebelah kiri tidak sama dengan nilai sebelah kanan. Ini bermaksud titik yang tidak terletak pada garis lurus tidak akan memenuhi persamaan garis lurus tersebut. Okey, maksudnya apabila nilai sebelah kiri persamaan tidak sama dengan nilai sebelah kanan persamaan, bermaksud titik tersebut tidak terletak pada persamaan garis lurus tersebut. Okey, cikgu harap boleh faham ya.
Kita lihat untuk contoh. Tentukan sama ada titik P terletak pada garis lurus yang berikut. Okey, persamaan yang pertama diberi ialah Y sama dengan 3X tambah 2 dan titik P-nya ialah 28. Jadi kita gantikan, okey, ni yang sebelah kiri dan ni yang sebelah kanan. Kita lihat nilai sebelah kiri. Nilai sebelah kiri ialah nilai Y. Maka Y ni kita gantikan dengan koordinat Y-nya, kita akan dapat nilai 8. Manakala nilai sebelah kanan, 3X tambah 2. X ni kita ganti dengan nilai koordinat X. 3 darab 2 tambah 2. Maka kita akan dapat 8. Okey. Di sini kita dapat lihat bahawa nilai sebelah kiri sama dengan nilai sebelah kanan. Dan kita boleh buat kesimpulan titik P 28 berada terletak pada garis Y sama dengan 3X tambah 2. Kita lihat pula contoh yang kedua. Persamaannya ialah 2Y sama dengan negatif 5X tolak 7 dan titik P-nya ialah 4, 3. Maka kita gantikan nilai sebelah kiri dan sebelah kanan. Nilai sebelah kirinya 2Y, 2 darab 3, kita akan dapat 6. Dan nilai sebelah kanannya ialah negatif 5X. Okey, X kita ganti dengan koordinat X. Tolak 7, kita akan dapat negatif 27. Dan kita dapati nilai kiri dan nilai kanan tidak sama. Maka kita dapat buat kesimpulan bahawa titik P 43 tidak terletak pada garis lurus 2Y sama dengan negatif 5X tolak 7. Okay, kita lihat contoh yang berikutnya. Rajah menunjukkan garis lurus 3X tambah 5Y sama dengan 15 dan diberi bahawa O ialah asalan. Tentukan nilai. Yang pertama ialah nilai H. Okey, kita lihat di sini. H berada di sini. Okey, H berada pada paksi X dan memotong paksi X. Bermaksud H ialah pintasan X. Dan apabila pintasan X, maka nilai Y adalah sifar. Okey, kita gantikan nilai dalam persamaan 3X tambah 5Y. X kita ganti dengan H dan Y kita ganti dengan sifar. Dan kita akan dapat 3H sama dengan 15 dan seterusnya H sama dengan 5. Okey, soalan yang kedua. Mencari nilai K. Okey, kita lihat pula K. K ialah pintasan Y. Memotong paksi Y. Bermaksud nilai X-nya ialah sifar. Dan kita gantikan nilai X sifar dan nilai Y sebagai K dalam persamaan. Dan kita akan dapat 5K sama dengan 15 dan K sama dengan 3. Okey. Soalan C. Mencari nilai Q. Okey, ini adalah nilai Q. Oleh kerana titik P berada pada garis lurus ini, maka kita boleh gantikan X sebagai 2, okey, X sebagai 2 dan Y sebagai Q dan kita selesaikan persamaan linear tersebut. Kita akan dapat 5Q sama dengan 9 dan Q sama dengan 9/5. Okey. Dan soalan yang seterusnya, mencari kecerunan garis lurus 3X tambah 5Y sama dengan 15. Terdapat 3 formula mencari kecerunan. Tetapi oleh kerana di sini kita dah ada pintasan X pada soalan yang A dan pintasan Y pada soalan B, maka kita guna rumus kecerunan negatif pintasan Y per pintasan X. Maka kita dapat kecerunannya ialah negatif 3/5. Okey.
Okey, seterusnya kita pergi pada standard pembelajaran yang kedua tentang kecerunan garis selari. Okey, apa yang dimaksudkan dengan garis lurus yang selari? Garis selari ialah garis yang mempunyai kecerunan yang sama. Dan bagi menentukan kecerunan garis lurus, kita perlu tukarkan persamaan garis lurus yang diberi dalam bentuk persamaan bentuk kecerunan, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita lihat contoh soalan. Tentukan sama ada garis lurus Y sama dengan 3X tambah 5 adalah selari dengan garis lurus 6X tolak 2Y sama dengan 9. Jadi ini ialah persamaan yang pertama. Dan ini ialah persamaan yang kedua. Apa yang perlu kita buat? Kita perlu cari kecerunan. Okey, kita lihat dulu persamaan yang pertama. Okey, kita bandingkan dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Maka kita akan dapat nilai M-nya ialah 3. Okey, ini persamaan pertama. Kita lihat persamaan yang kedua. 6X tolak 2Y sama dengan 9. Kita tukar dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Yang ni kita alih. Okey, terus jadikan di depan. Okey, dan seterusnya kita bahagi dengan 2. Okey, kita bahagi dengan 2. Sini kita akan dapat 3. Maka kita akan dapat Y sama dengan 3X tolak 9 per 2. Dan ini ialah nilai M. Dan kecerunan sama dengan 3. Kita bandingkan kecerunan yang kita dapat. Dan kita dapati bahawa kecerunannya sama. Jadi kita boleh membuat kesimpulan. Kecerunan kedua-dua garis adalah sama. Maka persamaan Y sama dengan 3X tambah 5 adalah selari dengan persamaan 6X tolak 2Y sama dengan 9. Okey, sekiranya kita dapat kecerunannya tidak sama, maka garis tersebut tidak selari. Okey, kita lihat pula contoh yang kedua. Diberi bahawa garis lurus 4X tambah 3Y sama dengan 18 adalah selari dengan garis lurus 2X tambah HY sama dengan 20. Hitung nilai H. Okey, kata kunci yang diberi ialah selari, bermaksud kita perlu tentukan kecerunannya, iaitu M. Kita ambil persamaan yang pertama. 4X tambah 3Y sama dengan 18. Maka kita tukar dalam bentuk kecerunan. 3Y sama dengan negatif 4X tambah 18. Dan kita permudahkan. Okey, dan kita akan dapat Y sama dengan negatif 4 per 3X tambah 6. Dan ini adalah M-nya, iaitu kecerunannya. Negatif 4 per 3. Kita lihat pula persamaan yang kedua. 2X tambah HY sama dengan 20. Okey, HY sama dengan, okey, kita alihkan di sini. Negatif 2X tambah 20. Dan kita bahagikan dengan H, okey, supaya menjadi Y. Okey, dan di sini kita boleh lihat M-nya. Okey, jadi kecerunan untuk garis ini ialah negatif 2 per H. Dan kita tahu kedua-dua persamaan ini selari, maka kecerunannya sama. Kita buat dalam bentuk persamaan negatif 4 per 3, kecerunan pertama, samakan dengan kecerunan yang kedua. Okey, kita selesaikan persamaan linear ini. Dan H kita bawa ke atas. Okey, bahagi menjadi darab di atas ni. Dan ini kita tukarkan, songsangkan bentuknya, operasinya ialah darab. Maka kita akan dapat H 3 per 2. Okey, jadi setakat ni untuk bahagian 2. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Okey, untuk pastikan kita jumpa lagi dalam bahagian yang ketiga.